Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tentang syarat taklif dan aplikasi. Sebelum itu, saya Haryani Syafika, pemegang kad matrik BQ24160187. Pengenalan bagi tajuk ini adalah hukum taklif merupakan panduan bagi umat Islam dalam menentukan perbuatan mereka sama ada ianya wajib dilakukan, sunat, haram, makruh ataupun harus. Beralih kepada konsep taklif, taklif merupakan suatu asas dalam usul fiqh yang menentukan sama ada seseorang individu itu akan dikenakan hukum syarak ataupun tidak. Hal ini demikian kerana dalam Islam, tidak semua manusia akan dikenakan hukum secara automatik. Hanya kepada individu tertentu yang menepati syarat, mencukupi syarat ataupun dikenali sebagai mukallaf akan mendapat hukuman ini. Seterusnya, definisi bagi taklif terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, taklif berasal daripada perkataan Arab, iaitu kallafa, yang bermaksud ataupun yang membawa maksud kepada membebankan ataupun memikul sesuatu yang berat. Dapat difahami bahawa daripada sudut istilah, taklif membawa maksud kepada sesuatu yang mengandungi unsur tanggungjawab seseorang manusia ataupun kesungguhan daripada mereka. Dari sudut istilah pula, taklif dalam usul fiqh merujuk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada ianya tuntutan yang perlu dilakukan ataupun ditinggalkan, pilihan ataupun penetapan yang telah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisma binti Razali, memegang nombor matriks BQ24110021. Baiklah, bagi part saya pula, saya akan menerangkan tentang dalil dan juga syarat-syarat taklif. Okey, bagi dalil saya memetik dari surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Maksudnya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Berdasarkan dalil ini, dia membuktikan bahawa setiap suruhan dan larangan yang ditetapkan oleh Allah, iaitu taklif, adalah adil dan tidak akan membebani seseorang hamba itu. Seterusnya, syarat taklif yang pertama ialah berakal atau waras. Individu mestilah mempunyai akal yang sempurna dan tidak berada dalam keadaan hilang kewarasan, seperti contoh gila atau tidak sedarkan diri. Syarat yang kedua ialah balik. Apabila seseorang telah balik, maka segala ibadah seperti solat, puasa dan kewajipan lain menjadi wajib ke atas dirinya. Seterusnya, syarat yang ketiga ialah mampu. Seseorang individu dia mestilah mempunyai kemampuan sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Ini semua untuk melaksanakan sesuatu hukum yang diperintahkan. Islam ni merupakan agama yang tidak membebankan umatnya di luar kemampuan sendiri. Selain itu, syarat yang keempat ialah memahami kitab atau tuntutan syarak. Individu mestilah mengetahui serta memahami ayat Al-Quran atau hadis yang mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini penting supaya seseorang tu dapat melaksanakan ibadah dengan betul. Akhir sekali ialah merdeka. Merdeka ni iaitu dia bukan hamba. Dalam perbincangan fiqh klasik yang terdahulu, hamba ni dia dianggap mempunyai keterbatasan tertentu sehingga taklif mereka tidak sempurna dalam beberapa perkara. Oleh sebab itu, status merdeka ni dia dijadikan antara syarat taklif menurut sebahagian ulama.
Kesimpulannya, syarat-syarat taklif ni dia menunjukkan bahawa Islam ni ialah agama yang adil dan sesuai dengan kemampuan manusia. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Berdosa. Banyakkah orang yang sudah pencen untuk hanya minat belajar tapi tak minat fardu ain, takkan dia belum lepas ilmu fardu ain. Dia gini, ilmu fardu ain ada 3. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Dan membaca Quran itu masuk dalam ilmu fiqh. Maksudnya ilmu fardu ain, ilmu-ilmu yang wajib belajar. Hak wajib belajar biar sampai kenal Tuhan. Jangan dapat dak kenal Tuhan. Dalam ilmu fiqh kat mana wajib? Sampai kita tahu cara menunaikan ibadat yang kita wajib. Kita tengok poin yang pertama. Contohnya kita wajib wuduk, wajib mandi junub, maka kita belajar biar kita faham benda mandi junub dan semua umat Islam kita wajib sembahyang 5 waktu. Belajar kita yang wajib sekadar sampai kita mayang kita. Tiga ni mudah dia pilih. Kalau kita Aqidah, ilmu syarah atau ilmu fiqh dan ilmu akhlak. Mudah dia pilih. Mu kena mengaji tiga. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang mana banyakkah orang berdosa. Banyakkah orang yang sudah pencen untuk hanya minat belajar tapi tak minat fardu ain, takkan dia belum lepas ilmu fardu ain. Dia gini, ilmu fardu ain ada 3. Ilmu tauhid, kalau kita ilmu yang kedua fiqh, pula, poin yang kedua adalah ilmu haram. tasawuf Memakan atau ilmu harta anak akhlak. yatim secara Dan zalim ataupun membaca menerima. Quran itu masuk Macam dalam ilmu seperti yang fiqh. kita ketahui, kita Maksudnya memakan ilmu fardu harta ain, anak yatim ilmu-ilmu ini yang adalah wajib larangan belajar. yang tegas. Hak wajib Yang belajar kita- biar kalau sampai kita kenal Tuhan. melakukannya, kita Jangan mendapat dapat dak dosa. kenal Tuhan. Tapi kalau kita dalam meninggalkannya ilmu akan fiqh mendapat kat mana pahala. wajib? Yang ketiga Sampai adalah kita sunnah, tahu yang cara mana menunaikan melaksanakan ibadat solat yang kita rawatib wajib buat. ataupun puasa Contohnya Isnin kita dan wajib Khamis. wuduk, wajib mandi junub, Perbincangan, maka kita belajar isu biar ini, kita faham benda mandi tuntutan junub yang dan tidak tegas, tetapi kita digalakkan wajib sembahyang untuk 5 kita waktu. melakukannya Belajar supaya kita yang wajib mendapat sekadar ganjaran sampai hidup. kita Dan mayang yang kita. keempat ataupun yang Tiga ni terakhir mudah dia adalah pilih. makhluk, yang mana kalau kita Aqidah, tidur selepas ilmu solat syarah subuh atau ataupun ilmu melakukan fiqh dan perkara-perkara ilmu yang akhlak. dibenci Mudah oleh dia pilih. syarak tanpa Mu kena larangan mengaji syarak, 3 ni. benda itu mendapat hukum Berdosa. makruh lah. Banyakkah Kalau kita orang meninggalkannya berdosa. lebih baik Banyakkah dan orang yang sudah mendapat pencen pahala, untuk hanya manakala minat belajar melakukannya tapi tak minat berdosa, fardu ain, takkan tetapi dia belum kurang lepas ilmu disukai. fardu ain. Jadi Dia gini, sekian ilmu itu fardu sahaja ain ada daripada 3. saya. Ilmu Terima kasih. tauhid, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husnina Farzanda binti Serhan, memegang kad metrik BQ24110131. Hari ini saya akan berkongsikan tentang aplikasi taklif dalam kehidupan beserta dengan sedikit huraian. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah. Taklif ini mewajibkan setiap Muslim yang mukallaf melaksanakan ibadah seperti solat, puasa, zakat dan haji. Ibadah ini menjadi tanda ketaatan manusia kepada Allah SWT serta membentuk disiplin dan ketakwaan dalam diri Islam. Islam juga memberikan sedikit rukhsah kepada mereka yang tidak mampu seperti orang sakit ataupun musafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah," yang bermaksud dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Baiklah, yang kedua adalah menjaga akhlak. Taklif bukan hanya tertumpu kepada ibadah khusus tetapi juga melibatkan akhlak dan tingkah laku. Seorang Muslim itu dituntut untuk berlaku jujur, amanah, menghormati ibu bapa serta menjauhi sifat buruk seperti menipu, mengumpat dan juga sombong. Akhlak mulia ini dapat melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, wa kulla ibadi yaqulul lati hiya ahsanu, yang bermaksud dan katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka berkata dengan perkataan yang terbaik. Yang ketiga adalah tanggungjawab sosial. Taklif ini mengajar manusia supaya hidup bermasyarakat dengan saling membantu dan menjaga kebajikan orang lain. Seorang mukallaf itu bertanggungjawab menunaikan amanah, berlaku adil dan membantu golongan memerlukan. Sikap ini mampu mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat. Allah berfirman yang bermaksud, dan hendaklah kamu saling membantu dalam perkara kebajikan dan juga ketakwaan. Seterusnya adalah pengurusan ekonomi. Taklif dalam ekonomi ini menuntut umat Islam mencari rezeki yang halal dan menjauhi perkara yang haram seperti riba, rasuah dan juga penipuan. Islam menekankan keadilan dalam urusan jual beli supaya hak manusia terpelihara dan ekonomi masyarakat itu berkembang secara sihat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah,
yang berbunyi wahalullahu bai'un wa haramur riba, yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kelima adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini merupakan tanggungjawab penting bagi setiap Muslim supaya dapat memahami hukum syarak dan menjalani kehidupan dengan betul. Ilmu membantu manusia membezakan antara perkara halal dan haram serta meningkatkan kedudukan seorang di sisi Allah. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Taklif membentuk keseimbangan antara hubungan manusia dan Allah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Seorang manusia, seorang Muslim perlu menjaga ibadah kepada Allah serta berbuat baik kepada manusia agar kehidupan menjadi harmoni dan diberkati. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, syarat taklif dalam Islam merupakan asas penting dalam menentukan tanggungjawab seseorang individu dalam hukum syarak. Ianya menekankan bahawa setiap perbuatan seseorang itu hanya akan dipertanggungjawabkan atas faktor-faktor tertentu mengikuti syarat seperti baligh, berakal dan mampu melaksanakannya. Oleh itu, pemahaman dalam syarat taklif membantu umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah SWT dengan lebih tepat, berilmu dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian mereka. Sekian, terima kasih.